Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak guys kerana sudi untuk hadiahkan kita dengan super thanks. First of all, kita bacakan daripada Evin Dis dengan sumbangan sebanyak RM9 90 sen dengan komennya, doakan saya murah rezeki bang, dan semoga Bro Kimi sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah SWT murahkan rezeki awak, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga di akhirat. Seterusnya daripada Irfan Rizki dengan sumbangan sebanyak RM9 90 sen juga dengan komen, semoga nakama-nakama kita dipanjangkan umur untuk kita saksikan penamat One Piece bersama-sama. Semoga saya juga menjadi guru yang cemerlang pada masa hadapan dengan menurunkan ilmu nakama kita untuk generasi akan datang. Kodo ya Rodomo katanya. Terima kasih so much Irfan Rizki. Seterusnya komen daripada Muhammad Zul Azmi dengan sumbangan sebanyak RM6. Thank you so much, dan komennya adalah terima kasih, thanks to you to my brother Muhammad Zul Azmi. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Seperti yang dijanjikan, aku akan cerita dekat korang berkenaan full spoiler 1095 sebelum kita mereview chapter 1095 ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom let's proceed with the content. Title atau judul untuk chapter 1095 ini ialah Dunia yang Tidak Layak untuk Didiami. Cover request di muka depan ditunjukkan seekor monyet mencuri hidung bagi dan melarikan diri. Macam mana dia boleh curi hidung bagi pula? Katanya itu adalah hidung permanent bagi. Cerita telah dimulakan dengan menunjukkan Vice Admiral bersedia untuk membantu Saint Saturn, tetapi Saint Jegarcia Saturn mengarahkan mereka untuk berhenti. Saint Jegarcia Saturn berkata bahawa dia boleh mengelak serangan Bonnie dengan mudah jika dia mahu. Lalu Jegarcia menarik keluar pedang dari tubuhnya dan darahnya mula menghilang. Saturn menyerang Bonnie dan Sanji dengan mengeluarkan aura dari matanya. Bonnie dan Sanji diketuk di kepala mereka dan terlihat ada darah telah keluar. Tetapi kepala mereka tidak meletup seperti Marine yang sebelum ini. Kemudian Kizaru meminta maaf kepada Saturn dan ternyata Kizaru dia masih di atas tanah dan tidak dapat bergerak setelah menerima serangan yang terlalu kuat dari our bakal Sencho, my brother, Monkey D. Luffy. Jegarcia berkata, kerja kau kali ini tak macam selalu, Kizaru, kerana kali ini agak perlahan. Kemudian Saturn cuba memijak Luffy, tetapi sebelum itu terjadi, Franky memanjangkan lengannya dan menyelamatkan kapten tercintanya. Luffy masih sedar, tetapi dia tidak berkata apa-apa di dalam panel ini. Vegapunk, Bonnie, Sanji dan Franky tidak dapat bergerak kerana kuasa misteri Saint Jegarcia Saturn. Vegapunk berkata, jika ini bukan kuasa saintifik, maka ini pasti keupayaan buah syaitan milik Jegarcia. Lalu Jegarcia telah menangkap Bonnie. Bonnie berkata, kau telah bunuh ayah aku. Setelah itu kita akan ditunjukkan flashback tentang Kuma yang akan menceritakan tentang Bonnie ketika muda dan mereka menari bersama-sama. Kuma menyanyi dan dia berkata, ayah mahu menjadi orang yang membebaskan orang seperti Nika kembali ke masa kini. Saturn berkata, Kuma adalah sebahagian daripada Buccaneer Race, orang yang pernah melakukan jenayah pada masa lalu. Buccaneer Race nampaknya mempunyai darah gergasi, menjadikan mereka kuat dan mempunyai kekuatan luar biasa. Lalu ditunjukkan kepada kita satu lagi flashback, tetapi ia berlaku 47 tahun yang lalu di Sorbet Kingdom. Kuma dilahirkan dalam keluarga biasa. Bapaknya adalah ahli Buccaneer Race dan ibunya adalah manusia biasa. Maklumat tentang ujian darah Kuma telah dibocorkan kepada ejen World Government di hospital. Jadi seluruh keluarga Kuma telah ditangkap dan menjadi hamba di Marijoa kerana kekuatan mereka. Selepas kematian ibunya, bapa Kuma memberitahunya tentang legenda Nika. Bapa Kuma berkata ia adalah legenda yang telah diturunkan dalam kalangan ahli Buccaneer Race. Bapa Kuma membuat irama gendang Nika dan mula menari untuk Kuma, tetapi dia tiba-tiba ditembak di kepala oleh Tenryubito kerana membuat bising. Kemudian adegan dipotong dan ditunjukkan dengan scene 38 tahun yang lalu. Tenryubito menerangkan bahawa sekali setiap 3 tahun Tenryubito turun dari Marijoa dan menjalankan satu game yang memburu manusia di pulau bukan milik kerajaan. Tenryubito membebaskan hamba yang bermasalah di pulau itu dan menghapuskan mereka bersama orang asli di pulau itu. Selepas itu, World Government mendakwa yang pulau itu adalah milik mereka. Dan ternyata, pulau yang Tenryubito pilih untuk tahun itu ialah God Valley di West Blue, di mana di situ adalah tanah dengan banyak sumber berharga yang berani menggunakan perkataan God pada namanya. Raja God Valley
Valley cuba menghalang mereka tetapi dibunuh oleh Saint Figarland Garling. Tournament tahun ini belum bermula tetapi Garling adalah orang yang Tenryubito jangkakan untuk menjadi juara. Garling sosoknya kelihatan muda, sangat kacak dengan rambut separuh bulan, tetapi kali ini dia tidak berjanggut. Ramai Tenryubito tergila-gilakan dia. Saturn juga berada di God Valley dan dia kelihatan sama seperti pada masa kini. Saturn menerima kata-kata bahawa budak-budak Buccaneer yang melarikan diri telah ditangkap. Dan di halaman terakhir chapter ini, kita akan melihat yang Kuma telah diseret di lapangan oleh hamba lain. Bahagian ini adalah kesinambungan dari imbasan kembali yang dilihat Bonnie pada chapter 1074. Kemudian tiba-tiba muncul dua bayang. Orang misteri itu berkata, "Hiho! Pegang di sana kamu! Kau mesti menjadi Buccaneer! Aku nampak apa yang mereka maksudkan. Kau memang besar." Mereka kata darah gegasi mengalir dalam diri kau. Lalu kita dapat melihat bahawa dua bayang misteri itu ialah Emporio Ivankov ketika muda dan seorang lagi gadis bernama Ginny. Ivankov kelihatan hampir sama dengan penampilan dewasanya. Ginny ialah seorang gadis berambut pendek tersenyum dan sedang makan seketul daging. Ginny berkata, "Bukankah abang besar aku di sini terlalu besar?" Ivankov menjawab, "Taklah, hanya muka sahaja." Ginny berkata lagi, "Tunggu, bukan itu maksud aku, bodoh." Kemudian Ivankov berkata dengan Kuma. Ivankov berkata, "Aku memilih untuk hidup. Bagaimana dengan kau?" Dan tamat untuk full spoiler chapter 1095. Dan nantikan insyaAllah esok atau lusa untuk chapter review 1095. Dan berita tak baiknya adalah minggu hadapan cuti atau break. Jadi kita kena tunggu 2 minggu lagi untuk chapter 1096. Dan aku tak sabar juga nak baca dengan lebih berkenaan chapter 1095 kerana banyak info dan perkara yang baru yang akan dapat kita tengok dalam chapter ini. Jadi kalau korang mempunyai pendapat yang lebih menarik untuk full spoiler ini, dropkan komen dekat bawah. Tapi sebelum itu, jom kita baca komen daripada nakama kita daripada video yang lepas yang datangnya daripada Ahmad Rafai. Aku rasa Rock D. Zebek ini mungkin lalun yang baik. Mungkin dia macam Revolutionary Army sekarang ini, tapi impian dia tak tercapai untuk gulingkan kerajaan. Sebab tu Gap tak nak cakap pasal hal yang berlaku di God Valley. Gap mungkin rasa bersalah sebab dah kalahkan Zebek. Seterusnya daripada Mio Ridwan, memang menarik betul chapter kali ini. Ingatkan Oda akan buat satu movie 2 jam untuk kisah God Valley ini macam movie Red. Oda selitkan kisah pasal Shanks. Sekali dia masukkan dalam chapter. So chapter ini akan jadi canon. Memang tak sabar betul. Kalau muka Galing iras macam Shanks masa muda, adakah Shanks ini ciptaan Vegapunk? Sebab kita tahu dia boleh buat Seraphim, takkan yang lain tak boleh. Tapi tak mungkin juga sebab tiada siapa yang boleh kawal Shanks. Dia buat ikut kehendak will dia sendiri. Rasanya Garling tu atuk Shanks. Sama macam Garp dengan Luffy. Kekuatan Garling mungkin setara atau rendah sikit dari Yonko sebab faktor usia. Apapun memang tak sabar chapter ini. Seterusnya daripada PG. Jadi kalau God Valley tu tournament, betul lah adegan lepas ni akan jadi Battle Royale. Bila tengok Whitebeard, Big Mom, Kaido, Shiki semua lepas God Valley ada misi sendiri untuk diorang capai. Macam Kaido nak menguasai Wano untuk jadikan kilang senjata. Big Mom nak ramaikan anak, nak kumpul semua bangsa dekat satu pulau. Whitebeard nak tubuhkan lanun yang ada ikatan persaudaraan yang kuat. Shiki pula nak tubuhkan fleet lanun yang menguasai lautan. Relic pula mencari-cari siapa orang yang akan membawa laluan yang betul untuk keseimbangan dunia. Garp dengan Sengoku tak nak cerita pun pasal insiden God Valley. Memang jelas ada rahsia besar. Orang yang dah terlihat dengan God Valley mesti akan bawa haluan sendiri dengan misi sendiri. Cuma cara masing-masing tak sama dan ada yang terlalu kejam. Kalau Oda bagi kesimpulan yang merangkumi semua watak-watak hebat ini memang gempak lah. Lepas tu rupa-rupanya punca lanun-lanun ni bawa haluan masing-masing ni sebenarnya berpunca dari world government sendiri. Sistem world government lah yang melahirkan lanun-lanun yang terlalu barbar dengan visi masing-masing semata-mata bencikan world government. Seterusnya daripada Syahir Sulaiman, alasan macam mana Devil Fruit user boleh launch diorang punya power dekat iLoad, sebab basically iLoad hanya melemahkan Devil Fruit user sahaja. Orang tak kata dia tak boleh launch power diorang. Dari awal lagi kita dah boleh nampak masa Luffy kena campak dekat dalam laut dekat Along Park, tapi kepala dia still boleh tarik memanjang. Contoh lain, Luffy buat Red Hawk dekat Hody Jones, masa tu tangan dia keluar dari bubbles tapi badan masih dalam bubbles, so still boleh launch power dia. Orang dah cakap dekat SBS kalau tak silap Devil Fruit user yang dah kuat kalau terkena air sikit-sikit tu tak akan memberi apa-apa kesan kepada mereka. Kalau tenggelam dalam air baru user tu fully tak berdaya and lemah. Macam Aokiji ke Oven ke, situasi diorang sama je macam Luffy, so tak ada kena-mengena dengan air untuk launch power diorang. Kalau diorang tenggelam dalam air baru tak boleh nak launch power sebab badan diorang dah tak berdaya. Terima kasih guys untuk support dan sudi melayan penceritaan aku berkenaan full spoiler ini. That's all perkongsian aku untuk hari ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Siapapun yang hadir dalam hidup kita, sebenarnya itu adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba saatnya kita dipisahkan. Kita perlu melepaskan dengan hati yang ikhlas. Kerana sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala hanya akan menggantikan dengan perkara yang lebih baik dari apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah janji Allah kepada kita para hamba-Nya. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi